Okey. Yang ini memang kena rakamlah sebab kita berbincang ya. Baik. Terima kasih banyak Nurul Hidayah. Baik. Antara kerajaan awal yang menjadi bukti negara bangsa alam Melayu telah bermula sebelum kedatangan Barat ialah dua kerajaan awal bangsa bangsa alam Melayu, iaitu Angkor dan Funan. Kenapa Angkor dan Funan, cikgu? Sebab kamu ingat lagi tak sejarah tingkatan 2? Kamu belajar tentang kerajaan alam Melayu. Ada 7 kerajaan alam Melayu. Funan, Angkor, Champa, kemudian juga Kedah Tua, Gangga Negara, kemudian juga Majapahit dan Srivijaya. Maka Cih tu tak ada dalam tu. Tak ada So jawapan dia ialah Angkor dan Funan. Take note benda ni. Soalan ini pun kadang-kadang ada ramai yang salah. So ingat tu. Jangan keliru. Melaka selepas. Melaka selepas kerajaan-kerajaan alam Melayu. Baik. Soalan yang kedua. Apakah undang-undang yang diamalkan oleh kerajaan Majapahit? Dalam buku teks ada tulis. Iaitu, undang-undang yang diamalkan oleh kerajaan Majapahit ialah undang-undang iaitu Kutara Manawa. Kutara Manawa. Kerajaan Majapahit, undang-undang ini adalah Kutara Manawa. Bukan undang-undang Manu, bukan Citra Brahma dan juga Pratisava tu bukan. Bukan Baik. Soalan yang ketiga. Maklumat berikut merujuk sebuah kerajaan alam Melayu yang masyhur. Kerajaan yang dimaksudkan ialah, kalau kamu tengok daripada Sungai Mekong, Teluk Chamran, selatan Myanmar sampai Segenting Kerak, itu tak lain tak bukan ialah kerajaan yang terawal di alam Melayu. So di antara Funan, Champa, Angkor, Kedah Tua, yang mana terawal? Yang mana paling awal? Antara Funan, Champa, Angkor, Kedah Tua, yang mana paling awal? Bagi tahu cikgu. Yang agak-agak yang mana paling awal? Yang muncul pada abad pertama lagi. Muncul pada abad pertama, iaitu apa? Iaitu Funan. Nampak tak? Sebenarnya adalah Funan. So, kerajaan yang dimaksudkan iaitu di Teluk Chamran, selatan Myanmar dan Segenting Kerak ialah Funan. Ya. Baik. Soalan yang seterusnya, soalan 4. Baik. Gambar berikut merujuk objek yang digunakan dalam upacara persetiaan rakyat sebuah wilayah kerajaan alam Melayu. Kerajaan tersebut ialah, baik, kamu tahu tak benda tu apa? Benda tu apa tu? Benda itu sebenarnya adalah merujuk kepada batu bersurat. Telaga batu. Batu bersurat, telaga batu, dia dalam kerajaan apa? Kerajaan Srivijaya. Kerajaan Srivijaya. So batu tu kegunaan dia untuk apa? Iaitu kegunaan dia adalah untuk iaitu untuk upacara kesetiaan rakyat kepada raja. Ya. Jadi jawapannya apa ni? Ini adalah Srivijaya. Ya, jawapan dia adalah Srivijaya. Nampak batu tu itu adalah daripada Srivijaya. Ini untuk refresh kamu punya fakta kadang-kadang lupa ni. Baik. Soalan 5. Idea nasionalisme. Perasan tak? Kalau kita lihat soalan 1, 2, 3 dan 4. Ini adalah soalan yang diambil daripada bab 1. Kemudian bila soalan 5, idea nasionalisme, dia dah masuk bab 2, kebangkitan nasionalisme. Sebab apa macam tu cikgu? Soalan-soalan dia soalan periksa akan disusun mengikut bab. So dia akan mula dengan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Dia akan susun ikut bab. Itu yang kamu kena faham. Dan kamu kena tahu soalan itu daripada bab mana. Contohnya soalan nombor 5. Idea nasionalisme tidak sama antara negara dengan zaman kerana idea tersebut berkait rapat dengan apa? Ada yang kata tokoh nasionalis, ada yang kata pengalaman sejarah, latar belakang masyarakat atau negara yang menjajah. Kenapa idea nasionalisme tidak sama? Baik, idea nasionalisme tidak sama ni maksudnya apa tahu? Perasan tak? Kalau di England, revolusi England, kenapa nasionalisme dia?
Okey, kerana untuk mempertahankan untuk menaikkan raja berperlembagaan dan mempertahankan parlimen. Tapi kalau revolusi Amerika adalah untuk menentang penjajahan British. Kalau revolusi Perancis untuk apa? Iaitu untuk menentang raja berkuasa mutlak, raja monarki. Jadi, kenapa dia berbeza-beza? Kenapa dia berbeza-beza antara negara? Kerana pengalaman sejarah. So, pengalaman sejarah yang berbeza, so idea nasionalisme pun berbeza. Ini bab 2. Ia bab 2. Baik. Soalan yang keenam. Okey, kalau ada sebarang soalan yang tak sebarang mana-mana bahagian yang kamu tak faham, boleh tulis dalam Zoom chat. Ya, boleh tulis. Baik, soalan yang keenam. Maklumat berikut merujuk tafsiran seorang sejarawan. Baik, nasionalis merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Baik, ini tak lain tak bukan siapa? Baik, ini confirm bukan daripada tanah Melayu. Ini bukan sejarawan daripada tanah Melayu. Jadi jawapannya apa? Jawapannya adalah Hans Kohn. Kalau bukan daripada tanah Melayu, maknanya dia bukan Dr. Burhanuddin Helmi, bukan Kukekin. So jawapan dia adalah Hans Kohn. So kata kunci dia apa? Hans Kohn kata memang nasionalisme ialah gerakan meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Baik, soalan yang ketujuh. Ini pun ramai yang salah. Berikut adalah hasil karya John Locke selepas penggubalan Bill of Rights. Apakah yang dipopularkan dalam karya tersebut? Iaitu Two Treatises of Government. Apa yang diperjuangkan oleh Bill of Rights ini? Adakah sistem republik, raja berkuasa mutlak, demokrasi berparlimen atau prinsip raja berperlembagaan? So jawapannya adalah prinsip raja berperlembagaan. Maknanya raja yang mana di atas dia ada undang-undang lagi. Itu maksud raja berperlembagaan. Ya. So nombor 7 adalah yang D tu, prinsip raja berperlembagaan. Soalan yang ke-8. Kemuncak revolusi Amerika. Yang ini pun ada yang tertekan salah. Okey. Revolusi Amerika menentang apa? Revolusi Amerika sudah tentu menentang penjajahan British. Penjajahan British. Tengok tu betul-betul Baik. Soalan yang ke-9. So bila kita tengok soalan nombor 8, ini bab 2. Bila kita tengok soalan nombor 9, konflik dunia. Bila konflik dunia bermakna soalan dah masuk bab 3. Nampak tak? Kepentingan untuk mengetahui susunan bab. Supaya kita tengok, kita tahu soalan periksa itu daripada bab mana. Sebab tu kita tahu bahawa soalan peperiksaan akan disusun mengikut bab. Soalan nombor 9. Konflik dunia yang merangkumi Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua tercetus akibat apa? Baik. So, ini pun ramai yang salah. Sebenarnya, Perang Dunia Pertama kerana apa? Kerana persaingan kuasa-kuasa imperialis. Bila persaingan kuasa imperialis, maknanya punca dia adalah perkembangan imperialisme. Punca Perang Dunia Pertama adalah perkembangan imperialisme. Baik. Kemudian Perang Dunia Kedua kenapa tercetus? Akibat perkembangan nasionalisme, iaitu semangat cintakan negara. Ya ke cikgu? Ya. Cuba tengok Perang Dunia Kedua. Kan ada timbul ideologi. Baik, bagus Nisha. Kan kalau kami ingat, Perang Dunia Kedua kan telah dicetuskan oleh Jerman dan Itali. Jerman membawa ideologi Nazism, dan kalau Itali membawa ideologi fasisme. Fasisme tu. Jadi kalau kita lihat, itu kedua-dua Nazism dan juga fasisme itu adalah semangat cintakan negara. Cuma semangat cintakan negara yang melampau.
Yang melampau. Itu masalah. Jadi, dua sebab kenapa berlaku Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua adalah perkembangan imperialisme dan nasionalisme. Baik, ada yang tanya, baik cikgu, kuasa imperialisme tu macam mana? Dia macam ni. Baik, dia sebenarnya begini. Imperialis, imperialis sebenarnya merujuk kepada kuasa yang menjajah negara lain. Contohnya macam kalau kita dalam Melayu ni macam British, macam Jepun, itu adalah imperialis. Manakala kalau imperialisme iaitu ianya adalah satu dasar atau ideologi untuk menguasai, maknanya untuk menjajah lah, menjajah negara lain dengan tujuan tertentu. Nampak tak? So itu imperialis dan imperialisme. So kalau kuasa imperialisme maknanya kuasa-kuasa yang menjajah negara lain. Seperti British, seperti Jepun. Dan kita tahu semasa Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, the First World War, kita tahu persaingan tu kuasa imperialis iaitu persaingan antara siapa? Persaingan British, kemudian persaingan dengan Jerman, kemudian persaingan dengan Perancis. So mereka ni semua adalah apa? Mereka ni semua adalah kuasa imperialis. Iaitu mereka adalah kuasa-kuasa yang menjajah negara lain. Sekarang Danisha boleh faham? Nurul Hidayah boleh faham? Faham konsep imperialis dan imperialisme ni. Boleh faham Baik. Bagus. Baik, bagus Nurul Hidayah. Kita teruskan dengan soalan lain. Baik. So jawapannya adalah imperialisme dan nasionalisme. Seterusnya, kalau kita lihat 10 penentangan di tanah air yang dikaitkan dengan kebangkitan Islam pada peringkat antarabangsa, ialah kebangkitan Tok Janggut. Tok Janggut Kenapa dikaitkan dengan kebangkitan Islam? Sebab kebangkitan Tok Janggut itu disebabkan oleh gerakan Islah dan gerakan Pan-Islamism yang ada di Timur Tengah. So idea gerakan Islah dan juga Pan-Islamism itu telah sampai kepada Tok Janggut, dan Tok Janggut mengajak penduduk tempatan untuk berjuang menentang British. Jadi itulah kita kata sebagai bukti penentangan di tanah air. Baik. Soalan 11. Kalau ada soalan boleh tanya jangan risau. 11. Kegagalan penentangan bersenjata menentang pihak British menyebabkan masyarakat meniupkan kesedaran melalui apa? Baik, kita tahu bahawa bila orang-orang tempatan menentang pihak British menggunakan senjata, maka British telah mencantas. Contohnya apa? Ingat penentangan Tok Janggut, Datuk Bahaman, Mat Kilau, penentangan Dul Said, Datuk Bahaman, Datuk Maharaja Leda. Semua gagal, betul tak? Semua gagal. Tapi bila gagal, bagaimana masyarakat menentang juga pihak British? Kali ini mereka tak menggunakan tokoh-tokoh ini, tapi mereka menggunakan kaedah iaitu bahan bertulis. Kan mereka menulis tentang penentangan British itu melalui akhbar, majalah. Jadi nombor 11 jawapannya adalah di bahan bertulis. Baik. Soalan yang ke-12. Antara yang berikut manakah kesan daripada peristiwa pembunuhan Putera Mahkota Austria-Hungary? Iaitu, kita tahu, peristiwa pembunuhan Putera Mahkota Austria-Hungary ni adalah pencetus. Iaitu di dalam kategori apa? Konflik Rantau Balkan. Kalau kamu tengok dalam buku teks, konflik Rantau Balkan itu bermaksud peristiwa pembunuhan Putera Mahkota Austria-Hungary, iaitu
Archduke Franz Ferdinand. Dan itulah yang mencetuskan Perang Dunia Pertama. Okey. So 12 adalah C. Baik. 13. Baik, apakah tujuan BNA? Ya, BNA dihantar ke Tanah Melayu. Bila masuk je BNA, bila kamu tengok BNA, oh ini dah masuk bab 4. Era peralihan kuasa British. Ini bab 4. Baik. So bila bab 4, okey, apakah tujuan British BNA ni? Adalah untuk okey, iaitu untuk mengembalikan kestabilan dan keamanan. Okey, selepas pengunduran Jepun. Bila Jepun kalah, Jepun balik, maka kita tahu negara kita telah dikuasai oleh komunis selama 2 minggu. So berlakulah huru-hara. So British telah hantar BNA untuk mengembalikan keamanan dan kestabilan di negara kita. Jadi 13 adalah D tu. Ya. Baik, 14. Apakah muslihat British melaksanakan Malay Union bagi menggantikan BNA? Maknanya, kenapa British gantikan Malay Union tu? Gantikan kepada Malay Union. Sebelum tu BNA. Kerana untuk apa? Iaitu untuk iaitu meningkatkan pelaburan ekonomi. Bila Malay Union, semua negeri Melayu akan digabungkan dan akan menyebabkan British boleh meningkatkan pelaburan ekonomi, maksudnya boleh meningkatkan peluang untuk menguasai ekonomi negara kita. Itu 14. Baik. 15. Malayan Union memperkenalkan prinsip kerajaan jus soli. Apa itu jus soli? Jus soli ialah kerajaan jus soli ialah berdasarkan apa? Iaitu berdasarkan tempat lahir. Ingat apa itu jus soli? Jus soli ialah kerakyatan berdasarkan tempat lahir. So kalau orang tu lahir di tanah Melayu, maka automatik orang itu akan menjadi rakyat Malayan Union. Jadi itulah kerakyatan jus soli. Baik. Soalan 16. Siapakah yang mengetuai pentadbiran Malayan Union? Sudah tentulah Gubernur Malayan Union. Ya. Baik. Soalan 17. Maklumat berikut berkaitan dengan anggota jawatankuasa eksekutif. Yang ditubuhkan pada 1948. Apakah tujuan jawatankuasa ini? Pegawai kanan British, pemimpin UMNO, wakil raja-raja Melayu. Baik. Bila kita tengok tahun tu jawatan kuasa eksekutif ataupun jawatankuasa kerja dan tahun dia 1948. Maknanya ini dah masuk bab yang kelima, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ini bab 5. Ya. So, kenapa jawatankuasa ini dibentuk adalah untuk membincangkan bentuk pentadbiran bagi menggantikan Malayan Union. Kita tahu kan Persekutuan Melayu tu diwujudkan, PTN 1948 diwujudkan untuk menggantikan Malayan Union. Sebab apa? Sebab semua orang Melayu dan raja-raja Melayu menentang Malayan Union. Tak mahu Malayan Union. Sebab tu digantikan dengan PTN 1948. Baik. So 17 adalah sini. 18. Apakah sumbangan mereka, tokoh-tokoh ini? Haji Muhammad Sharif, Datuk Hamzah Abdullah, Datuk Nik Ahmad Kamil. Sebenarnya dalam banyak-banyak nama ni, cikgu kenal 2 orang je. Iaitu Datuk Hamzah Abdullah mewakili Selangor dan Datuk Nik Ahmad Kamil mewakili Kelantan. Dan kedua-dua ini adalah wakil raja-raja Melayu. Sebenarnya mereka semua adalah wakil raja-raja Melayu. Ni jawapan ni pun salah ni. Sebenarnya wakil raja-raja Melayu dalam jawatan kuasa dalam jawatan kuasa eksekutif. Wakil raja-raja Melayu dalam jawatan kuasa eksekutif. Cikgu kalau salah memang salah lah. Kan? Kalau salah salah. Fakta is fakta. Ini sumbangan mereka. Okey. Baik. Soalan seterusnya 19. Baik, sebuah jawatankuasa dikerja dibentuk untuk merangka perjanjian. Sebenarnya soalan 18 dengan 19 hampir sama.
tokoh yang mewakili Raja-Raja Melayu adalah okey, kita baru mentionkan tadi, jawapannya adalah Datuk Nik Ahmad Kamil. Mewakili Sultan Kelantan. Datuk Nik Ahmad Kamil. Baik. 20. Berikut adalah penasihat undang-undang Raja-Raja Melayu dalam jawatan kuasa kerja. Okey, penasihat undang-undang okey, adalah penasihat undang-undang iaitu siapa? Okey, iaitu Theodore Adams. A.T. Newbold sebenarnya pegawai yang bersama-sama dengan siapa ni? Siapa yang minta tanda tangan daripada sultan-sultan tu? Siapa? Harold McMichael, betul? Harold McMichael dengan A.T. Newbold ini adalah dua orang yang terlibat dalam minta tanda tangan untuk Malayan Union. So sudah tentu bukan dia. Ya, bukan A.T. Newbold tetapi Theodore Adams sebagai penasihat undang-undang. Okey, dalam jawatan kuasa kerja. Baik. Soalan 21. Kita tengok. Bila disebut je komunisme, okey, bermakna ini dah masuk bab yang ke-6. Ya, masuk bab ke-6. Iaitu komunisme ialah ideologi yang diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Komunisme adalah fahaman politik yang, macam cikgu cakap tadi, soalan ni, jawapan ni typo. Okey, jawapannya ialah menjadikan ekonomi sebagai apa? Sebagai milik negara. Sebagai milik negara. Jadi itu jawapan dia. Memang komunis sebenarnya ideologi yang segala harta rakyat sebenarnya tak ada. Segala harta di negara itu adalah milik kerajaan atau milik negara. So itu 21. Komunisme. 22. Terdapat dua buah negara yang terlibat dalam penyebaran fahaman komunis, iaitu sudah tentulah China dan juga Indonesia. Okey, China dan Indonesia. Okey, dan ini melibatkan negara kita. Iaitu kita tahu bahawa dua buah parti yang menyebarkan komunisme di tanah Melayu ni adalah Parti Kuomintang daripada China dan satu lagi Parti Komunis Indonesia PKI. So kedua-dua inilah yang hantar orang-orang dia untuk menyebarkan fahaman komunis di negara kita. So sebab itu Indonesia dan juga China. Baik. 23. Baru saya sebut persamaan kedua-dua parti. Iaitu kedua-dua parti ini menyebarkan pengaruh komunis. Menyebarkan pengaruh komunis. 24. Mengapa PKM tidak mendapat sambutan orang ramai? Sebenarnya jawapannya adalah menggunakan kekerasan. Jawapan tak lengkap. Menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat. So jawapannya adalah 24 adalah yang pertama ni lah. Menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat. Sebab itu, tidak mendapat sambutan orang Melayu. 25. Bila tiba-tiba masuk konsep kemerdekaan tanah air. Bila konsep kemerdekaan tanah air, ini bab 7. Bab 7, iaitu berkaitan dengan usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Jadi kalau kita lihat, apakah konsep yang dibawa oleh KMM? Sudah tentulah, KMM dia bawa idea untuk gabungkan tanah Melayu dengan Indonesia. Menjadi apa? Menjadi Melayu Raya. Melayu Raya. Baik, itu 25. 26. Siapakah pemimpin API yang memperjuangkan idea negara merdeka dengan menekankan pemerintahan demokrasi? Pemimpin API itu adalah Ahmad Bostamam. Ingat sebenarnya API dia ada banyak pemimpin. Ahmad Bostamam pun pernah jadi pemimpin API. Dr. Burhanuddin Helmi pun pernah jadi API. Jadi yang idea yang memperjuangkan idea negara merdeka dengan menekankan pemerintahan demokrasi itu adalah Ahmad Bostamam. Yang pakai songkok, pakai spek bulat sikit tu. Ada Baik. So 26 adalah Ahmad Bostamam. 27.
Laungan yang digunakan oleh Zakaria Gun dalam penulisan surat kepada ahli PKNL. Zakaria Gun, PKNL maksudnya apa? Parti Parti Kemerdekaan Masyarakat Labuan, PKML. So dia daripada Labuan. Ya. So Zakaria Gun sebenarnya dia punya surat, dia akan tulis dalam surat dia akan tulis hidup Melayu merdeka. Ini salah. Sebenarnya jawapannya adalah merdeka dengan darah. Ini memang salah Bukan hidup Melayu merdeka. Tapi merdeka dengan darah. Ya ke merdeka dengan darah? Hidup Melayu merdeka. Ya merdeka dengan darah. Ya betul. Okey. Ada siapa yang boleh pastikan? Cikgu pun sedikit kadang-kadang confused dengan dia punya apa? Dengan dia punya konsep ni. Nanti saya pastikan aku lempang juga kadang. Tak apa. Nanti kita akan skip, nanti kita akan tengok balik. It's okay? 28. Baik. Maklumat berikut adalah usaha untuk menyatukan kaum di tanah Melayu. Mengapakah usaha tersebut penting? Okey, Jawatan Kuasa Hubungan Antarkaum, CLC. Baik, nama pun CLC, hubungan antara kaum. Maknanya untuk apa? Untuk memupuk perpaduan kaum. Ya, memupuk perpaduan kaum. Baik. Seterusnya, kita lihat soalan 29. Apakah rang undang-undang yang memberikan kuasa kepada Majlis Tempatan untuk mengadakan pilihan raya? Bila ada perkataan pilihan raya, itu dah masuk bab 8. Bab 8 So, apakah rang undang-undang yang memberikan kuasa kepada Majlis Tempatan untuk adakan pilihan raya? Okey, iaitu jawapannya Ordinan Pilihan Raya Pihak Berkuasa Tempatan. Ya. Sebab Majlis Tempatan tu bermaksud pilihan raya, maksudnya pihak berkuasa tempatan. 30. Okey. Maklumat berikut adalah keputusan pilihan raya Majlis Perbandaran. Apakah X? So UMNO, MCA, IMP bebas. Macam mana nak tahu cikgu ini Majlis Perbandaran mana? Pilihan raya Majlis Perbandaran mana? Senang je. Tengok ada penggabungan UMNO, MCA kat situ. Okey. Okey, baik. Terima kasih banyak Teh Kining. Okey, so jawapan betul lah hidup Melayu Merdeka. Baik, terima kasih banyak Teh Kining. Okey, baik, bagus. Soalan 30. Bila ada UMNO MCA, bermakna itu adalah kerjasama UMNO MCA dalam pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Ya, Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Okey. Baik. 31. Kawasan yang dipertandingkan dalam pilihan raya Majlis Perbandaran KL adalah di Sentul dan Petaling Jaya. Ya, Sentul dan Petaling Jaya. Itu kawasan yang dipertandingkan dalam pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. 32. Okey, dalam pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur, UMNO dan MCA saling bekerjasama. Kenapa berlaku begini? Adalah untuk mewujudkan pertubuhan yang mantap. Bila bergabung, maknanya pertubuhan itu menjadi mantap. Baik. 33. Wakil Raja-Raja Melayu dan Wakil Perikatan mendapat sokongan segenap kaum dalam usaha mendapatkan kemerdekaan. Antara pihak yang menyokong perundingan tersebut adalah iaitu EEC Turai Singgem dan juga Ahmad Bostamam. Maknanya kedua-dua ini adalah pihak yang menyokong perundingan itu. Perundingan untuk dapatkan kemerdekaan. Ya. EEC Turai Singgem dan juga Ahmad Bostamam. 34. Wakil Parti Perikatan yang terlibat rundingkan kemerdekaan tanah air ni di London ialah siapa? Iaitu Datuk Abdul Razak Hussein dan juga Dr. Ismail. Bukan Datuk On Jaafar. Datuk On dia tak pergi London. Dia tak pergi. Ya. 35. Okey, ini dah masuk bab yang ke-9 mengapa rombongan tersebut bertolak ke London? Adalah untuk merundingkan kemerdekaan. 35. 36. Rombongan kemerdekaan menaiki kapal laut MV Asia
kapal tersebut berlepas daripada mana nak pergi ke London tu? Mereka berlepas daripada pelabuhan mana? Pelabuhan Kelang, okey, ataupun pelabuhan Tanjung Pagar. Cikgu, pelabuhan Tanjung Pagar kat mana? Pelabuhan Tanjung Pagar sebenarnya dekat Singapura. So dia orang naik kapal daripada Singapura sebenarnya. Pelabuhan Tanjung Pagar. 37. Okey, setiap negara berhak menguruskan sendiri negaranya walaupun sukar supaya setiap komuniti hidup dalam harmoni. Siapakah tokoh yang menyatakan kemerdekaan seperti ini? Bermakna ini dah masuk bab 10. Jawapannya adalah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Okey. So Mahatma Gandhi kata macam tu. 38. Okey, Tun Temenggung juga anak Baring. Melalui kemerdekaan, keselamatan negeri akan lebih terjamin dan menjadi lebih kuat. Siapakah beliau? Baik, kalau kamu tengok nama, Tun Temenggung juga. Itu pastinya orang Sarawak. So, bila orang Sarawak, okey, yang mana satu? Kalau kamu teka Ketua Menteri Sarawak, salah. Sebab, okey, sebab waktu itu Sarawak belum merdeka lagi. Baru nak join Malaysia. Belum merdeka lagi. Jadi dia ni siapa cikgu? Dia ni adalah pemimpin parti Pesaka. Apa itu Pesaka? Okey, pertubuhan pusaka Sarawak. Pusaka anak Sarawak. Jadi Pesaka. Okey. Ya. Bukan Saka, tak ada. 39. Okey, Jalur Gemilang first kali dikibarkan di mana? Iaitu di waktu malam. Okey, 31 Ogos, turunkan bendera Union Jack dan naikkan bendera persekutuan ini. So di mana itu berlaku? Iaitu di Istana Sultan Selangor. Okey, itu Istana Sultan Selangor. Ya ke Istana Sultan Selangor? Yalah, Istana Sultan Selangor lah. Sebab dia mula-mula kat Istana Sultan Selangor dulu. Kemudian pada malam itu baru dibawa ke Padang Kelab Selangor untuk dinaikkan. Dinaikkan, okey, dan menggantikan bendera Union Jack. Itu kamu kena ingat balik dia punya maklumat tentang bendera ini. Dan yang ini paling senang. Lagu Negaraku dicipta sebagai lagu kebangsaan negara. Lagu ini berasal daripada lagu Terang Bulan, iaitu lagu negeri mana? Negeri Perak. Okey, lagu negeri Perak. Baik. So, okey. So, oleh kerana masa suntuk, so cikgu kena cepatkan perbincangan tu. So, cikgu minta maaf kalau ada kesilapan sana sini. Tak apa. Okey, kalau ingin kepastian, okey, kita boleh bincangkan dalam kelas selepas ini. Okey. So, apa-apa pun tunggu pengumuman daripada cikgu tentang kelas pada hari Sabtu ini. So, sementara itu teruskan study, dan kalau ada apa-apa perlukan bantuan dan maklumat, boleh WhatsApp cikgu. Ya, boleh WhatsApp cikgu. Okay. So kita jumpa lagi pada next class. Take care guys. Assalamualaikum dan bye-bye semua.